Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnianya kita dapat berjumpa untuk kelas yang seterusnya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan mengenai tamadun Islam. Okey, kita mengkhususkan berkaitan dengan kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey. Okay. Sebab tempoh hari kita dah melihat tentang latar belakang tamadun Islam dan lokasi perkembangan dia. Jadi hari ini kita pergi move forward. Okay. Okay, ini latar belakang, lokasi, kabilah, ekonomi, sosial, adat dan kehidupan masyarakat Arab. Yang ini kita tengok berkaitan dengan kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Baik. Kelahiran Nabi SAW dalam membawa rahmat kepada seluruh alam, terutamanya dalam membawa perubahan kepada masyarakat Arab. Dia melihat dari sudut akhlak, akidah dan syariah. Okay. Baginda Nabi SAW lahir dalam keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 570 Masihi. Kita maklum juga ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibunya bernama Aminah binti Wahab. Yang mana Abdullah ayahanda Nabi SAW merupakan seorang peniaga yang berulang alik dari Makkah ke Syam. Syami boleh buka video Syami. Siapa yang baru masuk boleh buka video. Kalau ada masalah tak apa. Okey, baik. Kita lihat dia punya perkembangannya. Maknanya dari yang pertama ini, Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih lagi dalam kandungannya, berusia dalam kandungannya. Kemudian ketika berusia 6 tahun, baginda kematian ibunya dan dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Selepas 2 tahun, datuknya meninggal dunia, baginda pula dipelihara oleh Abu Talib, iaitu bapa saudaranya. Baginda juga pernah berniaga sehingga ke Syam dan berniaga di sekitar kota Mekah. Baginda menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah dan disebabkan oleh sifat amanah dan budi pekerti yang baik ketika berurus niaga telah menimbulkan rasa hormat Khadijah kepada baginda sehingga membawa kepada perkahwinan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama Islam berlaku perkembangan tamadun manusia sekitar penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Wahyu ini turun bersama dengan surah Al-Alaq. Bermula dengan perkataan Iqra, yakni bacalah. Dan membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Berbekalkan semangat Iqra ini, tamadun Islam berkembang dan maju. Seterusnya wahyu kedua turun sehinggalah Nabi Muhammad SAW
yang merupakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Baik, ini adalah Gua Hira yang berada di Makkah Mukarramah. Kemudian kita lihat apakah glosari maklumat bagi istilah-istilah berikut, yakni akhlak, yakni budi pekerti, akidah, keimanan yang diyakini, syariah berkaitan dengan hukum Islam. Okey. Jadi dalam sejarah satu dia bagi secara umum saja tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidaklah memperincikan perkara-perkara lain. Ini sekadar pengetahuan am. Okey. Maknanya pada akan datang pada bila kamu dah sebenarnya waktu kamu sekolah rendah mungkin telah pun mempelajari lanjut tentang silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah penerangan ringkas. Okey. Jadi yang ini kita akan start antum bacalah. Okey. Assalamualaikum Aidan. Assalamualaikum. Apa khabar? Boleh terus baca Aidan dakwah Nabi? Yang ni? Dakwah Nabi. Yang secara rahsia ke secara terangan? Rahsia. Secara rahsia. Berlaku selama 3 tahun. Individu awal yang memeluk Islam ialah Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah Islam juga disebarkan melalui sahabat baginda dan melalui dakwah di rumah Al-Akram bin Abi Al-Akram. Al-Arkam. Okey. Baik, terima kasih. Ada siapa yang tahu kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq? Senyap. As-Siddiq, bagaimana dia mendapat gelaran As-Siddiq? Sebab dia membenarkan apa sahaja yang dikatakan oleh Nabi. Betul. Okey. Itulah dia. Baik, secara terang-terangan Faris, jemput baca Faris. Nabi Muhammad SAW telah memulakan dakwah secara terang-terangan ini kepada kaum keluarganya dengan mengadakan pertemuan di Bukit Safa. Namun begitu, baginda ditentang hebat oleh papa saudara baginda iaitu Abu Lahab. Baginda begitu tabah menghadapi tentangan dan cabaran daripada masyarakat Arab Quraisy yang enggan menerima Islam pada awalnya. Okey, itu yang berlaku. Bila dia buat secara terang-terangan, dia mendapat tentangan hebat daripada Abu Lahab. Sehingga kan ada satu surah tentang kebinasaan Abu Lahab. Baik, bagi tujuan penyebaran Islam, Nabi Muhammad SAW kemudian berhijrah ke Madinah. Okey, Adam Haris, teruskan baca. Baginda. Ni. Ni. Boleh baca daripada awal tak apa. Bagi tujuan penyebaran Islam, Nabi Muhammad SAW kemudiannya berhijrah ke Madinah. Baginda diterima dan diangkat sebagai pemimpin di sana. Baginda berjaya merangka piagam Madinah iaitu perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang adil dan maju di Madinah. Melalui sifat terpuji iaitu Siddiq, yakni benar, amanah, tabligh, yakni menyampaikan ajaran Islam, dan fatanah, yakni bijaksana. Baginda berjaya membuktikan kepada dunia bahawa Islam ialah cara hidup yang merangkumi setiap aspek kehidupan. Dari segi dakwah, Islam telah berkembang dengan pesatnya di tanah Arab dan di luar tanah Arab. Islam telah disebarkan melalui utusan ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka memeluk Islam tetapi menggunakan cara diplomasi dalam berdakwah. Islam juga disebarkan melalui para pendakwa yang berdagang. Okey, baik. Maknanya cara diplomasi dalam berdakwah, maknanya Nabi guna pendekatan yang paling hikmah. Kemudian
Islam juga disebarkan melalui para pendakwah yang berdagang. Sesiapa saja yang datang ke bumi Arab, mereka akan memperkenalkan Islam kepada mereka. Okey. Sama juga pengetahuan. Seterusnya, penyebaran Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sekejap, siapa lagi yang ada dalam ni? Aidit. Boleh nampak Aidit? Boleh baca? Aidit, silakan. Baginda mengetahui peperangan Sini. Penyebaran Islam ni. Penyebaran Islam ini diteruskan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Perintah seterusnya dilakukan oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW dinamakan Khulafa Ar-Rashidin. Penyebaran Islam semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin bukan sahaja berkembang di Mekah dan Madinah, malahan telah sampai ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir. Okey, terima kasih. Kita boleh tengok seramai 4 orang Khulafa Ar-Rashidin yang mendapat gelaran Khulafa Ar-Rashidin ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan Ali. Okey. Baik, kita lihat secara terperinci apakah yang telah dilakukan oleh keempat-empat Khulafa Ar-Rashidin ini. iPhone baca iPhone. Siapa iPhone ni? iPhone baca. Nama iPhone siapa? Akil Safwan. Okey, silakan. Baginda mengetuai peperangan Al-Ridah yakni Betul. yakni memerangi golongan murtad keluar daripada agama Islam kerana enggan membayar zakat. Tentera Islam telah menang dan semakin ramai yang memeluk Islam. Okey, kerana apa mereka murtad? Sebab mereka Nabi SAW apabila meninggal dunia, mereka hilang pedoman dan panduan, jadi mereka ramai-ramai berusaha untuk keluar daripada agama Islam. Selain itu, mereka juga disebabkan mereka ni tak nak bayar zakat. Okey, seterusnya Syami, Umar Al-Khattab. Syami. Umar bin Al-Khattab. Semasa pentadbiran baginda, golongan peneroka telah dihantar untuk membuka wilayah baharu di utara semenanjung tanah Arab seperti Iraq, Syam dan Mesir. Wilayah Islam yang luas ketika itu telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang memudahkan pentadbiran. Okey, terima kasih Syami. Okey, jadi semasa pentadbiran baginda Nabi, golongan ini telah membuka banyak kawasan baharu di semenanjung tanah Arab, antaranya adalah Iraq, Syria dan Mesir. Jadi wilayah Islam ini telah dibahagi kepada beberapa kumpulan atau bahagian-bahagian yang kecil bagi memudahkan pentadbiran. Okey, Zarik Adam Uthman bin Affan alaihissalam. Zarik. Boleh tak boleh? Okey. Tak apa, saya baca lambat. Baginda mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Byzantium di Laut Mediterranean. Baginda juga melantik gubernur bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang semakin meluas. Aidan, seterusnya Aidan. Ali bin Abi Talib, pendek je. Aidan. Pada masa ini, agama Islam semakin mantap dan wilayah-wilayah Islam bertambah luas dan makmur. Okey, terima kasih. Jadi agama Islam mantap dan wilayah-wilayah Islam semakin luas dan makmur. Kita lihat penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam yang terbahagi kepada 3 kerajaan Islam. Yang pertama, kerajaan Bani Umayyah.
Yang kedua, kerajaan Bani Abbasiyah. Yang ketiga, kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey. Adam Haris, boleh baca kerajaan Bani Umayyah? Boleh cikgu. Okey, sila. Perkembangan Islam semakin ketara terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, yang ini 661 Masihi hingga 750 Masihi. Dan Bani Umayyah yang berpusat di Cordoba, Spanyol, iaitu 756 Masihi hingga 1031 Masihi. Islam bertapak di India dan Asia Tengah seperti Bukhara, Samarkand dan Khawarizmi. Utusan persahabatan juga telah sampai ke China. Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan turut tersebar ke Eropah. Andalusia iaitu Sepanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat dekat sini waktu kerajaan Bani Umayyah, perkembangan Islam ni semakin ketara. Okey, yang berpusat di Damsyik dan juga di Cordoba, Spain. Jadi Islam ni bertapak di India, di Asia Tenggara, kemudian dihantar juga persahabatan ke China. Islam sampai ke Afrika Utara, tersebar ke Eropah, yang semuanya melalui Andalusia, Spanyol yang merupakan pintu masuk benua Eropah. Okey. Okey, Faris, Bani Abbasiyah. Kerajaan ini berpusat di Baghdad dan memerintah selama 5 abad 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Ya. Kerajaan Bani Abbasiyah meneruskan kegemilangan tamadun Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga berkembang ke Eropah. Islam juga telah berkembang ke Samaniyah, di Transosania hingga ke barat India. Okey, terima kasih. Ini kita bincangkan tentang Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang memerintah selama 5 abad. 5 abad, sangat lama. Okey, jadi Bani Abbasiyah ini meneruskan perkembangan yang ilmu yang pesat sehingga ke Eropah. Maknanya berkembang ke Samaniyah. Okey, di Transosania hingga ke barat India. Okey, maknanya orang kata fokus kepada Abbasiyah ni perkembangan ilmu. Okey, perkembangan ilmu. Tadi Bani Umayyah dia lebih kepada dia tersebar, tapi ada juga dia melibatkan utusan persahabatan. Okey. Kalau di Abbasiyah ni maknanya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Okey. Baik, kita pergi kepada iPhone ni. Siapa iPhone? Boleh iPhone? Kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah berpusat di Anatolia. Ya. Perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan. Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Ya. Di samping mengekalkan kekuasaan di Asia Barat. Pengaruh Turki Uthmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Okey, baik, terima kasih. Maknanya dekat sini waktu Turki Uthmaniyah dia berpusat di Anatolia. Jadi perkembangan meluas, Islam tu meluas ke rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam. Jadi pengaruh Turki Uthmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Alam Melayu tu kita lah, di kerajaan-kerajaan Islam lah. Okay, ini adalah gambaran perjalanan pergerakan zaman-zaman seperti zaman Nabi SAW, dia bersenter dekat sini saja. Laut Parsi, Laut Merah, Laut Arab. Cikgu nak buka aircon boleh ke?
Lepas tu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ni. Okey. Umar Al-Khattab warna oren ni Baghdad. Osman bin Affan warna purple. Kemudian ada lagi zaman kerajaan Umayyah. Islam tersebar hingga ke Spanyol ni. Transylvania. Ini mana? Bukan ini. Yang ni. Spanyol ni. Cordova. Okay. Abbasiyah. Islam sampai Transylvania. Ini. Kabul. Pakistan. Dan Turki Uthmaniyah. Islam tersebar hingga ke Eropah. Ini. Okay. Baik, kita teruskan beberapa faktor-faktor penyebaran Islam. Okay. Apakah faktor-faktor penyebaran Islam? Antaranya, okay, kita ada kesyumulan Islam, prinsip keterbukaan, prinsip kesaksamaan, dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan dan juga pembukaan wilayah baharu. Okey. Aidit, baca Aidit yang pertama, kesyumulan Islam. Aidit, kesyumulan Islam. Dah senyap. Aidit dah senyap. Lain-lain. Aidan, kesyumulan Islam. Kesyumulan Islam. Ya. Ni nombor 1 ni. Keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju. Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi, di samping mendidik akhlak yang baik. Okey, terima kasih. Okey. Keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan masyarakat Islam berjaya menjadi masyarakat yang maju. Dan Islam sendiri dia tidak menolak modernisasi. Okey, nak sebut tentang yang ini dia lebih kepada saya sebut tadi modernisasi. Mana kita terima untuk moden tapi kita still mesti mendidik jadi akhlak yang baik. Okey, seterusnya prinsip keterbukaan. Okey, prinsip keterbukaan dan toleransi membolehkan tamadun Islam diterima umum. Kita nak jadi menyeru orang untuk memeluk Islam, untuk berdagang dengan kita. Kita perlu ada win-win situation, main tarik tali lah. Okay, maknanya give and take antara dua pihak supaya orang tu boleh terima kita dengan cara yang sebaik-baiknya berbanding kita menggunakan ketenteraan untuk paksa orang peluk Islam. Lebih baik kita gunakan sifat terbuka dan toleransi. Kita berbincang secara ilmiah. Okay. Kemudian prinsip kesaksamaan. iPhone prinsip kesaksamaan. Tamadun Islam berdiri atas prinsip kesaksamaan dan keadilan. Yeah. Kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa di dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Masya Allah, hebat. Okey, prinsip kesaksamaan, tamadun Islam berdiri atas prinsipnya keadilan. Adil ni makna kita meletakkan yang hak itu di tempatnya. Okey. Jadi disebabkan kita ni wujud dalam pelbagai bahasa dan bangsa, kita dapat bersatu padu, kita dapat bertoleransi antara satu sama lain. Okey. Faris, dakwah. Pendekatan berdakwah secara bijaksana dan berdiplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, maknanya kita perlu bijak dalam menyampaikan dakwah.
supaya dakwah kita tu tepat kepada sasaran yang nak ditujukan. Dan kita perlu ada sifat diplomasi, berunding, supaya orang menerima Islam dengan cara yang baik, tidak disebabkan oleh perangai-perangai atau sikap-sikap yang tak baik ni memberi cerminan yang tidak baik kepada Islam, dan kita tak dapat nak mengeratkan silaturahim sesama bangsa yang berbeza. Bukan kita nak cari orang Islam saja, kita nak cari orang-orang lain juga untuk memeluk Islam. Yang Islam tu memang Islam lah, yang bukan Islam. Okey. Kemudian kita membentuk hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik. Adam Haris boleh baca hubungan diplomatik. Boleh ya, Kak? Okey, silakan. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti di Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Okey, terima kasih. Hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni antara hubungan kerajaan dengan kerajaan lah. Maknanya kalau kita kerajaan Malaysia, kita jumpa dengan kerajaan Vietnam yang kafir tu, maknanya kita menjalinkan hubungan diplomatik antara satu sama lain supaya kita, hubungan diplomatik ni bukan sekadar ekonomi saja. Maknanya dia boleh pergi merangkau ekonomi, dia boleh pergi ke bahagian agama. Maknanya kita berbincang dari sudut hubungan agama antara dua negara, antara negara Islam dengan negara bukan Islam. That's why bila kita pergi bawa agama Islam, kita buat diplomatik antara negara Islam dengan negara orang bukan Islam. So negara yang bukan Islam ni dia mudah tertarik. Apabila kita berani untuk ke depan, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada mereka, dan mereka kalau dia boleh terima, dia akan terima sepenuhnya. Okay, sebab dia dah faham bahawa bila hubungan diplomatik dia, kita akan membincangkan tentang betapa Islam ni hebat dari pelbagai aspek, sudut dan sebagainya. Okay, maknanya kalau kita cerita pasal kebersihan, kita cerita pasal makanan halal, dia dah cukup, dah boleh menarik perhatian orang bukan Islam untuk mendekati Islam. Kemudian kita lihat dari aspek yang seterusnya, perdagangan. Okay. Cikgu nak suruh siapa baca ni? Ni ikon Hasliza Lizam. Anaknya sila. Boleh baca? Yang ni. Okey, jemput baca. Ni adik siapa ni? Yang adik dia ni. Baca perdagangan. Kalau tak ada Aidit baca Aidit. Perdagangan. Boleh. Baca. Kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang dengan negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima di negara tersebut. Okey. Terima kasih. Seterusnya pembukaan wilayah baharu. Izzat baca Izzat. Pembukaan wilayah baharu. Boleh tak boleh? Loading. Boleh baca Izzat? Okey, tak apa. Kalau tak dapat baca, tak dengar. Okey, pembukaan wilayah baru sejak zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, berlaku pembukaan wilayah baharu yang menyebabkan agama Islam ni semakin tersebar. Contohnya Iraq, Syria dan juga Mesir. Pembukaan wilayah baru. Jadi dengan banyaknya wilayah-wilayah baru ini menyebabkan agama Islam ini tersebar semakin meluas. Jadi ini adalah juga merupakan faktor kepada penyebaran Islam seantero dunia. Jadi jelaslah bahawa peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam
yang diteruskan oleh Khulafa Ar-Rashidin menyebabkan Islam mulai menyinari dunia. Kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah pula telah menyemarakkan lagi tamadun Islam sehingga sampai ke benua Eropah, Afrika dan juga Asia. Jadi untuk ini itu sahaja item-item yang penting. Jadi kita dah lihat berkaitan dengan untuk hari ini kita dah lihat Nabi SAW, tarikh lahirnya, kemudian kronologi Nabi daripada kecil sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan rumah tangga. Kemudian kita mendapat maklumat bila tarikhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilantik sebagai pemimpin agama Islam. Apabila dia diperdengarkan dengan wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Kemudian kita melihat juga dakwah yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua peringkat, iaitu yang pertama peringkat rahsia dan yang kedua peringkat terang-terangan. Peringkat terang-terangan. Begitu juga melalui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang baik, melalui sifat yang terpuji yakni sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah juga berjaya membuktikan kepada dunia Islam bahawa cara agama Islam ini, cara hidupnya adalah meliputi setiap aspek kehidupan. Jadi Islam ini terus tersebar daripada dalam tanah Arab itu sendiri sehinggalah keluar tanah Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Sebaliknya dia adalah dalam kegiatan yang secara diplomasi dan juga melalui perdagangan. Kemudian kita lihat penyebaran Islam itu pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Ada 4 khulafa yang kita harus tahu. Yang pertama Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Jadi setiap pemerintah ini, Khulafa Ar-Rashidin ini ada dia punya signature dia ataupun kelebihan dia masing-masing. Jadi diikuti selepas kerajaan Khulafa Ar-Rashidin diikuti dengan kerajaan Bani Umayyah. Selepas Bani Umayyah kita ada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dan diikuti dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi saya highlightkan sekali lagi tentang dia punya peta. Ini peta kerajaan-kerajaan Islam. Kita ada Cordova, Bukhara, Kabul, Samarkand, Madinah, Makkah. Ini antara negara-negara kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktor-faktor penyebaran Islam. 7 faktor penyebaran Islam antaranya adalah kesyumulan Islam, prinsip keterbukaan, prinsip kesaksamaan, secara dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan dan juga pembukaan wilayah baharu. Ini semua telah menyumbang kepada faktor-faktor penyebaran Islam. Jadi untuk kelas yang seterusnya insya-Allah kita akan buat di sekolah. Kamu semua dalam persiapan untuk kembali ke sekolah. Cikgu harap semua persiapan kamu, buku-buku kamu pastikan ada. Kalau ada yang tidak lagi mendapat buku teks tertentu, insya-Allah kamu boleh rujuk dengan Cikgu Nur Ashikin. Ketika PKP tempoh hari ada beberapa buku yang kita dapat sikit-sikit, jadi kita akan buat pembahagian. Jadi selebihnya sila ikut SOP, sediakan apa-apa yang perlu kamu bawa. Jika ada masalah ke apa boleh rujuk dengan guru kelas kamu masing-masing. InsyaAllah ujian pertengahan tahun kita akan buat
dalam bulan 8 awal selepas raya haji disebabkan oleh beberapa faktor, dan kita juga nak beri laluan kepada kamu semua untuk membuat ulang kaji bersama dengan guru di sekolah. Maknanya saya akan bagi kamu latih tubi, bincangkan apa yang patut supaya kamu dapat menjawab soalan yang kita akan bagi. Jadi cikgu nak tanya, ada sebarang soalan berkaitan dengan perkongsian kita pagi petang ini? Tadi. Aidan ada? Tadi. Tak ada. Okey, latihan seperti biasa cikgu akan bagi dekat Google Classroom sebaik tamat kelas ni, tapi bagi sikit masa sebab kita kat sini hujan lebat, jadi cikgu memang wahara sikit lah. Okay, insyaAllah tak ada apa lagi. Tapi kamu jangan live dulu cikgu nak keluar daripada Zoom ni dulu sebab nanti kita nak capture senarai nama yang hadir. Maknanya siapa yang hadir hari ini. Nanti kamu tutup video, tutup suara, jadi cikgu boleh nampak nama kamu akan appear. Jadi insyaAllah jangan live dulu sekejap. Okey, jadi terima kasih sekali lagi anak-anak kerana sudi hadir pada kelas ini. InsyaAllah latihan akan saya beri sebaik saya dah selesai semua perkara kat sini. Selepas ni saya akan berikan tugasan yang mudah sajalah. Okey, tak ada apa lagi, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi pada hari Rabu ini di sekolah. Kepada yang pulang, mungkin ada yang ada hal dan sebagainya, hantar surat ke sekolah lah. Supaya sekolah maklum yang kamu pulang agak lewat dan sebagainya. Jadi ada sebarang soalan terakhir nak tanya? Tak ada. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.